Hai murid-murid, selamat datang ke channel Cikgu. Jika ini adalah kali pertama anda menggunakan video pengajaran Cikgu sebagai bahan ulang kaji ataupun bahan pembelajaran untuk mata pelajaran matematik tambahan, anda boleh subscribe channel Cikgu di YouTube untuk mendapatkan lebih banyak video yang anda boleh gunakan sebagai bahan rujukan pembelajaran ataupun bahan ulang kaji untuk mata pelajaran matematik tambahan. Baik, cikgu memilih satu soalan untuk dibincangkan bersama murid-murid. Soalan yang cikgu pilih ini adalah daripada tajuk persamaan serentak, iaitu salah satu subtopik dalam bab 3 matematik tambahan tingkatan 4. Di bawah tajuk besarnya ialah sistem persamaan. Okey, di bawah tajuk ini ataupun persamaan serentak ini, pelajar-pelajar akan diberikan dua persamaan. Satunya ialah persamaan linear, dua pemboleh ubah, dan satu lagi ialah persamaan bukan linear, juga melibatkan dua pemboleh ubah yang sama. Apa yang anda dikendaki ataupun apa yang pelajar perlu lakukan ialah pelajar perlu menggunakan cara penggantian, menggantikan satu pemboleh ubah daripada satu persamaan ke dalam satu lagi persamaan, kemudian menentukan nilai pemboleh ubah yang terlibat dalam soalan berkenaan. Untuk pengetahuan murid-murid, penyelesaian soalan melibatkan dua pemboleh ubah, iaitu persamaan linear, persamaan serentak melibatkan dua pemboleh ubah, iaitu persamaan linear. Anda sudah pun belajar semasa murid-murid berada di menengah rendah. Semasa murid-murid berada di menengah rendah, murid-murid diajar bagaimana nak menyelesaikan satu persamaan serentak melibatkan persamaan linear, dua pemboleh ubah. Sama ada menggunakan cara penghapusan ataupun cara penggantian. Tapi untuk menyelesaikan soalan yang kita akan bincang nanti, kita akan menggunakan cara penggantian. Maksudnya, murid-murid sudah pun mempunyai pengetahuan, pengalaman bagaimana nak menyelesaikan satu persamaan serentak yang melibatkan dua pemboleh ubah dengan cara penggantian. So, pengalaman yang itu anda akan gunakan dalam menyelesaikan soalan baru. So, maksudnya soalan saja baru, tapi langkah kerja sudah pun dipelajari. So, pengalaman langkah kerja murid-murid sudah ada. Tapi bagaimana pengalaman yang sudah belajar itu ataupun pengalaman yang ada pada murid diguna pakai dalam soalan seterusnya menyelesaikan soalan baru. Itulah yang pengalaman baru. Pengalaman baru murid di sini ialah gunakan pengalaman penggantian menyelesaikan persamaan dua pemboleh ubah, iaitu linear, menyelesaikan dua persamaan linear secara serentak dengan cara penggantian. Ya, pengalaman itu ada. Tapi beza sekarang, pengalaman ini kita akan guna pakai kalau dahulu kedua-dua persamaannya ialah persamaan linear, tapi sekarang ya pengalaman sama tapi persamaannya baru. Apakah perubahan ataupun perbezaan di antaranya? Ya, kalau dulu kedua-duanya adalah persamaan linear, tapi cabaran barunya ialah satunya ialah persamaan linear, satu lagi ialah bukan linear. Itu cabaran baru. Tapi cara penyelesaian tetap sama. So, pengalaman sudah ada. Bagaimana anda akan guna pakai pengalaman yang ada itu dalam menyelesaikan dalam situasi baru. Okey, so sekarang cikgu seperti biasa akan memilih satu persamaan, tapi biasanya di sini kita ada dua pilihan, iaitu satunya ialah persamaan linear, satu lagi ialah persamaan bukan linear. So di sini kita mempunyai satu pilihan saja, iaitu daripada persamaan linear kita pilih satu pemboleh ubah. Kemudian kita akan gantikan ke dalam persamaan bukan linear. Kita mempunyai, kalau dulu tak kira daripada persamaan 2, kita boleh ganti ke dalam persamaan 1.
ataupun daripada persamaan satu kita boleh ganti ke dalam persamaan kedua sebab kedua-duanya adalah linear. Tapi di sini so adalah lebih baik kita mempunyai satu pilihan saja, iaitu daripada persamaan linear kita gantikan ke dalam persamaan bukan linear. Seperti yang cikgu biasa nasihatkan, apabila kita nak jawab satu-satu soalan itu, murid perlu memberi perhatian seawal penyelesaian. Mengapa cikgu kata begitu? Langkah kerja penyelesaian melibatkan soalan persamaan serentak ini adalah agak panjang. Sekiranya murid-murid tidak berikan tumpuan pada peringkat awal persamaan itu, dalam proses penyelesaian itu murid-murid akan menghadapi banyak masalah. Taklah dia panjang. Setiap situasi ataupun setiap sebutan yang akan gunakan dalam persamaan itu nampaknya lebih rumit. Sini bila cikgu sebut lebih rumit, ya mungkin cikgu sebutkan bentuk pecahan, sebutan itu dalam bentuk pecahan. So, untuk kita murid-murid perlu beri tumpuan daripada peringkat awal bagaimana nak mudahkan persamaan supaya tidak menimbulkan masalah dalam langkah-langkah seterusnya. So, di sini cikgu memberikan titik berat. Pengalaman nak menyelesaikan persamaan serentak murid sudah ada. Apa yang cikgu nak kongsi dengan murid ialah bagaimana langkah-langkah yang perlu diambil ataupun perkara-perkara yang perlu dititik beratkan oleh murid-murid dalam proses menyediakan persamaan itu, dalam proses menyediakan suatu persamaan supaya memperolehi nilai pemboleh ubah yang kita nak cari. So sekarang cikgu nak terangkan apakah cabaran ataupun yang perlu diberi titik beratkan oleh murid pada persamaan pertama. Persamaan pertama ialah persamaan linear, iaitu 3x tambah 2y sama dengan 10. Perhatikan di sini. So apa yang kita akan lakukan di bawah proses ataupun dengan cara penggantian ini, kita akan memilih salah satu daripada pemboleh ubah. Kemudian kita akan gantikan ke dalam satu lagi persamaan. Itu adalah biasa. Tapi di sini apa yang murid-murid perlu tumpukan sekarang ataupun diberi perhatian ialah bentuk sebutan yang kita nak ganti. Apakah bentuk sebutan yang sesuai daripada persamaan ini? Daripada persamaan satu, cikgu namakan ini sebagai persamaan 1, 2 supaya mudah untuk dipaham. So sekarang apakah bentuk sebutan daripada persamaan satu ini sesuai digantikan dalam persamaan kedua, supaya selepas dah ganti itu persamaan kedua, selepas diganti ke dalam persamaan kedua, persamaan yang baru kita hasilkan itu untuk menentukan nilai XY itu tidak rumit, iaitu kalau boleh elakkan pecahan. Tengok ini jadi tak di sini. Katakan cikgu pilih di sini X. Katakan cikgu pilih X. 3x tambah 2y sama dengan 10. Katakan cikgu pilih X. Jadi 3x sama dengan 10 tolak 2y. So x adalah 10 tolak 2y bahagi dengan 3. Perhatikan. So apabila cikgu pilih x, bentuk sebutan yang kita akan gantikan di sini. Kita cuba tengok satu lagi pilihan yang ada, iaitu 2y 3x tambah 2y sama dengan 10, maka 2y sama dengan 10, tolak 3x. So y adalah 10 tolak 3x bahagi dengan 2. Perhatikan. So biasanya apa yang murid-murid dia mengharapkan ialah harap-harap salah satu daripada pemboleh ubah yang kita nak ganti, harap-harap bentuk yang kita nak ganti adalah bukan dalam pecahan. Itu harapan, kita harapkan. Tapi di situasi di sini tidak. Kalau
kita pilih X, ya juga pecahan. Kalau kita pilih Y, juga dalam pecahan. So, di sini kita tidak mempunyai pilihan. So, salah satu mesti digantikan. So, apabila kita gantikan, di sini keadaan terpaksa ya, terpaksa. Kita tidak ada pilihan. So, terpaksa kita nak gantikan. Okey, apabila kita gantikan, so tujuan kita ganti supaya persamaan itu menjadi mudah, bukan rumit. Tujuan sebenar apabila kita ganti, kenapa cikgu nasihatkan apabila kita nak ganti dalam bentuk mudah ataupun tidak melibatkan pecahan. So apabila kita ganti ke dalam persamaan dan menghasilkan persamaan baru, persamaan itu kekal dalam bentuk mudah, bukan rumit. Okey, di sini dalam soalan ini kita harapkan salah satu daripada ini supaya dalam bentuk mudah, tapi tak ada. So di sini murid-murid tidak pilihan, terpaksa gunakan salah satu. Okey, sekarang apakah perhatian? Okey, di sini tak ada pilihan. So di sini terpaksa kita nak ganti dalam bentuk pecahan. So maksudnya, okey, pada seterusnya ataupun untuk peringkat seterusnya, apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh murid supaya selepas dah ganti sebutan yang dalam bentuk pecahan supaya boleh dianggap masih mudah, tapi tetap dalam pecahan tapi masih mudah. Itu kita nak bincangkan. Penyelesaian selepas kita ganti dan dapat satu persamaan mudah, iaitu tidak melibatkan nombor-nombor bulat, tak ada masalah untuk murid dilakukan sebab murid sudah pun ada pengalaman bagaimana nak menyelesaikan persamaan linear. So pengalaman itulah anda guna pakai di sini. So langkah kerja pengalaman itu sudah ada. Masalah sekarang bagaimana kita nak menghasilkan satu persamaan nampak mudah. Okey, sekarang cuba kita gantikan salah satu ini ke dalam persamaan kedua. Katakan cikgu pilih Y. Cikgu padamkan ini. Biar cikgu salin di sini ya. So cikgu salin di sini. So Y adalah 10 tolak 3X bahagi dengan 2. Inilah bentuk yang kita nak gantikan ya. Sekarang cikgu salin persamaan bukan ini. Persamaan bukan linear sekarang adalah 4Y bahagi dengan X tolak X bahagi dengan Y sama dengan 3. Ini adalah persamaan bukan linear. Kalau murid-murid gagal memberikan perhatian, tumpuan ataupun mengambil inisiatif untuk menghasilkan satu bentuk persamaan yang mudah, nanti murid akan mempunyai masalah. So cikgu kata ini bukan penyelesaian, ini bukan langkah penyelesaian. Langkah penyelesaian ialah pilih satu pemboleh ubah dan sebutan itu digantikan ke dalam satu lagi persamaan. Itu langkah kerja. Selepas ini tindakan kita ambil dalam proses langkah kerja itu supaya dengan tindakan yang betul, kita menggantikan satu sebutan dan menghasilkan satu persamaan yang mudah. Itu saja, itu tindakan kita ambil, bukan langkah kerja. Apakah tindakan kita nak lakukan sekarang supaya bentuk ini bila cikgu gantikan nampak mudah, itu saja. Katakan cikgu gantikan seperti mana diberikan. Ini adalah yang diberikan. Cikgu ganti seperti mana yang diberikan. Perhatikan ya. So 4 Y tadi berapa? 10 tolak 3X bahagi dengan 2 bahagi dengan X tolak X berapa? X. Y nya berapa? Y nya adalah 10 tolak 3X bahagi dengan 2 sama dengan 3. Perhatikan. Perhatikan bentuk selepas digantikan. Inilah cikgu kata, bukan ini langkah kerja, ini tindakan. Apakah tindakan yang perlu diambil oleh murid supaya selepas dah ganti bentuk persamaan yang dihasilkan itu adalah mudah. Untuk pengetahuan murid-murid,
ataupun persamaan. Selepas kita ringkaskan persamaan ini adalah persamaan kuadratik. Okey, adalah persamaan kuadratik. So maksudnya apa yang kita harapkan di sini ialah kita harapkan supaya ianya akhirnya menjadi ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan kosong. Ini yang kita nak harapkan. Inilah matlamat terakhir. Kita nak bentuk ini tukar jadi ini. Okey, dalam proses bertukar daripada sini ke sini, apa yang cikgu nasihatkan sekarang ialah biarlah setiap tindakan yang kita ambil dalam satu langkah kerja itu akan memberikan ataupun menghasilkan persamaan bentuk mudah. Kalau dalam langkah kerja ini, okey, apabila kita gantikan, ini langkah kerja Y, cikgu gantikan, ini langkah kerja penggantian. Okey, apakah tindakan yang cikgu nak ambil ataupun murid-murid nak ambil? Apakah tindakan murid-murid nak ambil supaya bentuknya dalam bentuk mudah? So, dari sini ke sini, tindakan yang diambil oleh murid, bukan langkah kerja. Tindakan yang diambil oleh murid supaya bentuk ini tukar jadi bentuk ini, itu saja. So, di sini langkah kerjanya ialah daripada bentuk kepada bentuk yang dikehendaki. So, kita ada satu langkah kerja. Langkah kerja pertama, sebutan kita dah gantikan langkah kerja pertama. Selepas digantikan, kita perlukan satu sebutan dalam bentuk ax square tambah bx tambah c. Ini adalah langkah kerja kedua. Tapi dalam langkah kerja daripada langkah pertama ke langkah kedua, ya tindakan yang kita perlu ambil, proses yang kita ambil itu, supaya akhirnya nampak begini. Okey, kita akan bincang apakah tindakan-tindakan ataupun perkara-perkara yang kita akan ambil untuk menjadikan persamaan ini semudah begini daripada serumit begini. Okey, kita bincangkan satu persatu. Okey, sekarang perhatikan bentuk ini, ya, tidak sesuai. Okey, apakah tindakan kita nak ambil? Ini tindakan kita nak ambil. Okey, apakah tindakan kita nak ambil supaya apabila kita ganti kita dapat satu persamaan bentuk yang mudah, tapi masih tidak boleh elakkan pecahan. Apabila kita nak ganti, hasilkan satu persamaan kekal, persamaannya adalah dalam bentuk pecahan. Okey, sekarang apakah tindakan kita lakukan di sini? Okey, kalau kita perhatikan ini, ya, satu pecahan. Okey, tolong perhatikan di sini satu lagi pecahan. Okey, masih ingat tak pecahan ini? Masa sekolah rendah. Okey, apakah tindakan anda ke atas? Okey, apakah tindakan anda ke atas keadaan ini? Ya. So, sekiranya cikgu ataupun kita ambil tindakan ke atas ini, pertama, pembawa perlu disamakan. So, bagaimana kita nak samakan pembawa? Tindakan yang kita ambil. So, yang ini darab 3, yang ini darab 3, ya, tindakan kita ke atas ini, ya, darab 2, darab 2. So, ini adalah tindakan kita ambil ke atas, ya, menjadikan pembawa sama. So, sekarang perhatikan 3/6 tolak 4/tolak, ya. Okey, darab 2 di sini, ya. Okey, so 6. Inilah tindakan kita ambil. So, kenapa kita ambil tindakan? Ya, kita nak jadikan pembawa ini sama. Okey, apakah langkah seterusnya? Ya, 3 tolak 4 bahagi dengan 6. Perhatikan sekarang. Okey, so inilah pengalaman yang anda perlukan sekarang. Ya, pengalaman masa dekat sekolah itu kita guna pakai di sini. Okey, bagaimana kita nak guna pakai? Ya, cikgu dah katakan tadi. Nak hasilkan satu persamaan mudah, tindakan yang kita perlu ambil adalah daripada pengalaman kita yang lalu. So, di sini pengalaman lalu kita ialah daripada peringkat sekolah rendah. Okey? So, apakah tindakan kita lakukan? Ya, kita kena samakan pembawa.
Bila kita nak samakan pembawah, di sini kita darabkan dengan apa? Y, darab dengan Y. Yang ini darab dengan X, ini darab dengan X. Perhatikan pengalaman kita guna pakai di sini. So ini akan jadi 4Y kuasa 2 bagi dengan XY tolak X kuasa 2 bagi dengan XY sama dengan 3. Okey, perhatikan di sini. Boleh? Okey, sekarang ya pembawah sama. Okey, bila pembawah sama, ya kita akan tulis dia bagaimana? 4Y kuasa 2 tolak X kuasa 2 bahagi dengan XY sama dengan 3. Okey, perhatikan di sini. Okey, sekarang perhatikan, bolehkah kita bawa ke sini? Ya. So 4Y kuasa 2 tolak X kuasa 2 sama dengan 3XY. Okey, perhatikan. Inilah tindakan kita ambil. Tindakan kita ambil sebelum kita ganti. So ini bukan langkah pertama. Ini bukan langkah pertama. Ini adalah tindakan sebelum langkah penggantian. So sebelum cikgu nak ganti sebutan Y ini, cikgu nak persamaan, bentuk persamaan yang kita nak ganti itu, bentuk dia mestilah semudah yang boleh. So itulah tujuan kita buat. Ini tindakan kita ambil. So sekarang kita berjaya daripada bentuk ini, kita dapat satu bentuk yang mudah. Okey, sekarang kita teruskan. Okey, cikgu saja. Padam ini. Okey, cikgu saja yang ini ya. So 4Y kuasa 2 tolak X kuasa 2 sama dengan 3XY. Okey, perhatikan. Dengan tindakan yang betul, kita dapat mengubah satu persamaan yang bentuk rumit menjadi bentuk mudah supaya memudahkan langkah kerja seterusnya. Sekarang baru kita mulakan langkah kerja pertama. Apakah langkah kerja pertama? Langkah seterusnya ialah gantikan. Ya, sekarang kita akan gantikan sekarang, yaitu Y yang kita nak ganti. Okey, sekarang perhatikan di sini. Okey, 4 Y-nya bagaimana? 10 tolak 3X bahagi dengan 2 keseluruhan kuasa 2. Kemudian X kuasa 2 tolak sama dengan 3X. Y-nya apa? 10 tolak 3X bahagi 2. Okey, perhatikan. Okey, sekarang perhatikan bentuk asal tadi. Jika sekiranya cikgu tak ambil tindakan di sini, cikgu tidak ambil sebarang tindakan, cikgu buat langkah kerja kedua, iaitu menggantikan. Selepas kita gantikan, tengok persamaan yang dihasilkan tadi ialah menjadi lebih rumit. Itu nasihat tadi, tindakan perlu menghasilkan bentuk mudah. Faham? So, apa yang cikgu lakukan ialah pada setiap situasi cikgu ambil tindakan untuk memudahkan persamaan, meringkaskan persamaan sebelum cikgu teruskan langkahnya. Pada setiap langkah cikgu ambil tindakan yang sesuai supaya apabila cikgu nak teruskan langkah kerja itu akan menjadi lebih mudah. Okey. Ya. Di sini masih ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya apa? Ya, pecahan. Masih. So apakah tindakan yang anda nak lakukan supaya daripada yang lebih rumit kita tukar menjadi rumit? Kita daripada rumit menjadi senang, mudah. Okey, kita bincang satu-satu. So kita perlu ambil tindakan. Okey, kita ada 3 sebutan semuanya. 1, 2, 3 sebutan. So sebutan-sebutan yang boleh menyebabkan masalah pada murid ialah sebutan ini dengan sebutan ini. Apakah masalahnya? Ya, ada pecahan. So bagaimana mengatasi? Ya, pecahan ini ataupun 2 ini perlu dihilangkan, 2 ini perlu dihilangkan. Bagaimana? Yes. Kita akan bincangkan satu persatu. Okey, cikgu ambil yang ini saja sekarang. Ya, bukan keseluruhannya, cikgu ambil iaitu 10 tolak 3X bahagi 2 semua. Okey, cikgu ambil yang ini saja. So ini maksudnya adalah 10 tolak 3X kurungan 2 bahagi dengan 2 kurangan 2. So maksudnya kuasa 2 ini dipunyai oleh yang di atas dan di bawah. Okey, dalamnya ke sana. Faham tak? Okey.
Sekarang perhatikan di sini ialah 10 tolak 3x kuasa 2 bahagi dengan 4. Boleh faham? Okey. Sekarang cikgu ambil tindakan yang sesuai yang perlu supaya yang ini nampak begini. Mengapa cikgu ambil tindakan ini? Sebab cikgu nampak 4. Ada tak peluang dua ini bantu kita, faham tak, selesaikan ataupun boleh ringkaskan? Cikgu cuba ya. So selepas cikgu ambil tindakan, ini hasilnya. Okey, sekarang cikgu salin hasil dari bawah. Okey, langkah kerja cikgu dah tunjukkan ataupun tindakan cikgu dah tunjukkan. So ini jadi 4. Okey, perhatikan 10 tolak 3x kuasa 2 bahagi dengan 4. Okey, perhatikan sekarang 4. Selepas kita ambil tindakan yang sesuai, perhatikan bentuk hasil daripada tindakan yang kita buat. Okey. Ini adalah tindakan yang kita perlu ambil supaya rumit menjadi mudah. Okey, ini tak ada masalah. Okey. X kuasa 2. Boleh? Okey, sekarang cuba kita bincangkan apakah perlu lakukan untuk dalam sebutan. Ini semua satu sebutan ya. Ini semua adalah satu sebutan. Apakah langkah perlu dilakukan? Sekarang perhatikan untuk hilangkan 2 ini ya seperti biasa cikgu darab 2 di atas. So 2 hilang. Mengapa? Ya. Dulu kan cikgu kata ada peraturan membenarkan murid-murid, peraturan dalam matematik membenarkan murid-murid melakukan perubahan ke atas satu-satu persamaan. Jika ada satu persamaan, kalau perlu kita boleh lakukan perubahan. Bagaimana? Ya, tindakan itu ataupun keperluan itu mesti disebabkan satu-satu keadaan itu perlu mengalami perubahan. Bukan semua ya. Salah satu daripada sebutan dalam persamaan itu perlu mengalami perubahan. So kita perlu mengambil tindakan ke atas sebutan itu. Macam ni. Kita ambil tindakan ke atas sebutan ini saja. Apa masalahnya? Pembawanya adalah 2. So untuk persamaan ini ya, persamaan ini perhatikan ya. 3x 10 tolak 3x bahagi 5. Okey, perhatikan di sini. So ini masalah, ini persamaannya. Okey, perhatikan masalah kita. So di sini masalah sebutan ini adalah pembawanya 2. So untuk apakah tindakan yang kita perlu ambil? Hilangkan 2 ia darab 2. So kita boleh lakukan perubahan ke atas satu sebutan dalam persamaan jika perlu. Okey, ya 2 dah mati. Apabila kita dah hilangkan 2, apakah bentuk yang kita dapat sekarang? Perhatikan. Kita dapat 3x kurungan 10 tolak 3x. Tapi bukan setakat itu saja. Peraturan itu mengatakan sekiranya satu-satu sebutan mengalami perubahan dalam persamaan itu, so di sini kita ambil tindakan ialah darab 2, maka sebutan-sebutan lain pun perlu darab 2. So ini pun darab 2, ini pun darab 2. Paham maksudnya? Sebutan ini kita darab 2, sebutan ini pun darab 2, sebutan ini pun kena darab 2. Faham tak? So sekarang perhatikan 2 10 tolak 3x kuasa 2 tolak 2x kuasa 2 sama dengan 3x kurungan 10 tolak 3x. Okey, perhatikan sekarang. Boleh? Okey, cikgu naikkan ke atas. Okey, sekarang perhatikan ya. Okey. So 2 kurungan 10 tolak 3x kuasa 2 tolak x kuasa 2. Maksudnya 2x kuasa 2 ya. Okey, 2x kuasa 2 sama dengan mungkin tak cukup uang kita dah balik. Okey. So
So ini adalah 2 bracket 10 tolak 3x kuasa 2 tolak 2x kuasa 2 sama dengan ada 3x kurungan 10 tolak 3x. Okey, perhatikan sekarang. Okey, perhatikan sekarang. Okey, tak ada pecahan. Inilah tindakan-tindakan. So, langkah kerja memang panjang. Tapi kita perlu berhati-hati dengan mengambil tindakan-tindakan yang sesuai supaya walaupun masanya panjang penyelesaian tetapi tidak merumitkan langkah kerja. Okey, langkah kerja itu tidak rumit. Okey, sekarang kita buat satu persatu sehingga kita memperolehi ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan kosong. So, sekarang masih kita nak ubah bentuk. Tindakan, masih mengambil tindakan supaya bentuk ini menjadi bentuk ini. Okey tak? Okey, kita teruskan ya. Okey, cikgu ambil yang ini saja. Ya, yang ini saja. Okey, cikgu ambil yang ini saja. Iaitu 10 tolak 3x kuasa 2. Masih ingat tak kembangan? Ya, 10 tolak 3x 10 tolak 3x. Okey, kembangkan. Cikgu awal-awal kata proses pengembangan tanda penting. Positif, positif, positif. So, 10 darab 10, 100. Okey, darab. Okey. Yang ini positif, yang ini negatif. So, tolak 3 saya 10 ya. Okey, so yang ini positif, negatif. So, 10 darab sini jadi 30x. Okey, kemudian yang ini pula. Okey, negatif, positif, negatif 30x. Kemudian yang ini pula negatif, negatif, positif darab 9x kuasa 2. Okey, sebutan serupa. So, akan jadi 100 tolak 60x tambah 9x kuasa 2. Okey, kita ambil yang ini. Okey, kita guna pakai di sini. Boleh? Okey. Jadi satunya. So, yang ini akan jadi 2 kurungan 100 tolak 60x tambah 9x kuasa 2 tolak 2x kuasa 2. Okey, sama dengan kita kembangkan ini pula. Ya, kita kembangkan. Okey, kita kembangkan. Okey, proses pengembangan tanda penting positif positif. Okey, so 3 10 30x. Okey, kita kembangkan di sini. Ya, positif negatif negatif 3 9x kuasa 2. Okey, perhatikan di sini. Okey, sini ya kita kembang balik. Okey, so ini berapa? Okey, 200 tolak 120x ya. Sini tambah 18x. Maksudnya x kuasa 2. Okey, kemudian tolak 2x kuasa 2. Okey, sama dengan perhatikan di sini berapa? 30x tolak 9x kuasa 2. Boleh? Okey, sekarang kita pindahkan semua supaya kita susun semua menjadi ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan kosong. Okey, iaitu bentuk yang perlukan ya, bentuk am ya, bentuk am yang diperlukan supaya nak selesaikan satu persamaan kuadratik. Itu pun murid dah belajar. Okey, di bawah fungsi kuadratik. Kan dah belajar kan? Ya, di bawah tajuk fungsi kuadratik bagaimana murid-murid menyelesaikan satu persamaan kuadratik. So, pengalaman itu pun sudah ada. Okey, yang baru tindakan kita ambil daripada satu situasi bentuk yang rumit menjadi ke bentuk yang kita perlukan. Okey? Okey, kita kumpulkan semua lah. Okey, x kuasa 2 dulu. Okey, 18x kuasa 2 cikgu begini tolak 2x kuasa 2 kemudian tambah 9x kuasa 2. Okey? Okey, lepas tu ya tolak 120x. Okey, pindah jadi tolak 30x. Okey, ini pun kita dah kumpulkan. Okey, tambah 200. So, tambah 200 sama dengan kosong.
Okey, sekarang kita dah kumpulkan semua sebutan serupa. Okey, ringkaskan. Okey, so di sini berapa? So kita ada 18 tolak 2, kita ada 16 tambah 9, kita 25. So selesai ini kita dapat 25 X kuasa 2. Okey. Okey, seterusnya tolak, okey, yang ini jadi 150 X tambah 200 sama dengan kosong. Okey, perhatikan di sini. Nah, inilah cikgu maksudkan. Okey, bagaimana proses yang kita ambil supaya sampai ke bentuk yang diperlukan bagi satu persamaan kuadratik. Okey? So sekarang bolehlah murid-murid menggunakan kalkulator untuk menentukan X, tapi berserta dengan langkah kerja. Untuk menentukan nilai X, ya murid-murid boleh gunakan kalkulator. Tapi langkah penyelesaian bagaimana murid-murid mendapat nilai X itu perlu ditunjukkan, ya. Bukan terus tulis X sama dengan sekian, tidak boleh. Okey, ambil kalkulator, gunakan procedures. Okey, dapatkan 2X, X1 dengan X2. Tapi dengan nilai-nilai X yang diperoleh daripada kalkulator itu, murid-murid mesti tunjukkan langkah kerja. Mesti, ya, pastikan, ya. Okey, sekarang cikgu mudahkan persamaan ini, tapi murid-murid tak perlu mudahkan, terus boleh gunakan kalkulator. Cikgu tak gunakan kalkulator, sebab itu cikgu cuba mudahkannya. So bahagi setiap satu dengan 25. Persamaan ini cikgu ringkaskan dengan setiap sebutan mengalami perubahan dengan bahagikan dengan 25. Boleh? So sekarang perhatikan, so ini bila dibahagi menjadi X kuasa 2. Boleh? So 150, so 25 darab berapa di sini? Okey, so agak-agak berapa di sini? 8. Okey, tak. Sorry. 48. 628. Tak. Okey, cuba kita dapatkan untuk ini berapa bahagi. Okey, 125 darab berapa di sini, ya, agak-agak. Okey, so kita gunakan, okey, 6. So 6 cuba berapa 6 di sini, ya 30. Okey, so kita ada 3, so 12. Okey, 12, 15. Okey, so di sini ialah apabila dibahagikan, so terpaksa, ya, cikgu kita gunakan kalkulator, so just manual saja, tapi anda gunakan kalkulator, ya. So sekarang bahagi, cikgu akan dapat 6. So tolak 6X. Okey, so ini bahagi dapat berapa? So 200, so 25 darab 8. Okey. 04 16, okey 20. So di sini ialah tambah 8 sama dengan 0. Okey, so ini adalah persamaan. Okey, selepas diringkaskan, so langkah kerja yang cikgu buat ini tak perlu murid-murid lakukan, ya, sebab murid-murid dibenarkan gunakan kalkulator. Di sini cikgu tak gunakan kalkulator, sebab itu cikgu terpaksa, okey, mengambil cara manual. Okey, so untuk meringkaskan. So nasihat cikgu di sini, anda tak perlu lakukan langkah nak meringkaskan persamaan itu. Anda boleh terus gunakan nilai-nilai A, B dan C dan masukkan dalam kalkulator. Dari situ murid-murid akan perolehi nilai X, 2X yang diperlukan. So disebabkan cikgu tak ada kalkulator, cikgu buat secara manual, ya. Okey. Okey, sekarang perhatikan. Okey. So daripada sini kita akan dapat 2 nilai X, ya. Kita akan dapat 2 nilai X. Okey. Masih boleh. So di sini X tolak 4, X tolak 2 sama dengan 0. Okey, so X kuasa 2, negatif 2X, negatif 4X, negatif 6X, negatif positif 428, ya. Okey, so sekarang kita dapat 2 nilai untuk X. Okey, kita dapat nilai 2 untuk X, ya. Okey, so sekarang kita nak tentukan nilai X. Okey, cikgu padamkan semua. Okey, kita perlukan ruang untuk seterusnya. So sekarang kita dapati daripada sini, kita dapati X tolak 4, X tolak 2 sama dengan 0. So X tolak 4 sama dengan 0. So X adalah 4, satu nilai untuk X. Satu lagi ialah X tolak 2 sama dengan 0. So X adalah 2, satu lagi nilai. Okey, so sekarang kita dah memperolehi nilai X.
dua nilai X yang diperlukannya. Yang cikgu maksudkan tadi, apabila nilai-nilai ABC daripada persamaan kuadratik ini dimasukkan dalam kalkulator, bila murid-murid gunakan kalkulator, okey, ya, kalkulator akan tunjukkan 4 dengan 2, tapi langkah kerja ini perlu ditunjukkan, ya. Langkah kerja ini perlu ditunjukkan, jangan abaikan langkah kerja ini, terus tulis jawapannya. Okey, ini akan menyebabkan murid-murid akan kehilangan markah dalam masa peperiksaan. Boleh? Okey, kita teruskan. Okey, sekarang langkah terakhir adalah, ya, kita akan gantikan satu persatu ke dalam Y. So, apabila X sama dengan 4, Y adalah, perhatikan, 10 tolak 3X bahagi dengan 2. X berapa? 4. So 10 tolak 3, 4 bahagi dengan 2, iaitu 10 tolak 12 bahagi dengan 2. So kita akan perolehi, ya, kita akan perolehi negatif 2 bahagi 2, kita akan dapat negatif 1. Boleh? So sekarang apabila X 4, Y adalah negatif 1. Okey. Okey, seterusnya, ya, apabila X sama dengan 2. Apabila X sama dengan 2, ya, Y sama dengan 10 tolak 3X bahagi dengan 2. Okey, X adalah 2, so sama dengan 10 tolak 3, 2 bahagi dengan 2, iaitu 10 tolak 6 bahagi dengan 2. Boleh? Okey, so di sini kita perolehi, jawapan adalah, ya, 4 bahagi dengan 2, jawapan adalah 2. So apabila X 2, Y adalah 2. Okey, so perhatikan. So ini adalah langkah kerja. Memang panjang langkah kerja, tapi masa cikgu ambil untuk terangkan, okey, proses penyelesaian ini agak panjang. Okey, sebab cikgu di antara menyelesaikan soalan ini, cikgu berikan tumpuan untuk menerangkan murid-murid apakah tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh murid dalam percubaan meringkaskan satu-satu persamaan, bentuk persamaan itu kepada keadaan yang lebih senang ataupun mudah. So sebab itu cikgu mengambil masa yang panjang untuk bincang dengan murid, okey, pengalaman bagaimana dan apa yang perlu dilakukan oleh murid-murid dalam menyelesaikan satu-satu soalan persamaan linear melibatkan dua pemboleh ubah, satunya ialah persamaan linear dan satu lagi ialah persamaan bukan linear. So cikgu harap apa yang cikgu kongsi dengan murid akan membantu murid-murid memahami bukan setakat menyelesaikan langkah-langkah penyelesaian, bukan setakat langkah-langkah penyelesaian. Untuk pengetahuan anda, murid-murid sudah pun mempunyai langkah kerja untuk menyelesaikan satu persamaan serentak melibatkan dua pemboleh ubah. Langkah kerja dah tahu. Tapi yang baru sekarang ialah satu persamaan ialah persamaan linear, satu lagi ialah bukan linear. So apabila daripada bentuk linear kita gantikan ke dalam persamaan bukan linear, bentuk persamaan baru yang dihasilkan itu tindakan yang perlu diberi perhatian, perlu diberi ataupun diberi kepentingan ialah apabila digantikan persamaan yang dihasilkan, persamaan bukan linear dihasilkan itu janganlah terlalu rumit. Sebab apabila persamaan itu menjadi rumit akan menyusahkan murid dan akan membawa kepada kesalahan. So inilah tip-tip yang cikgu kongsi dengan murid-murid, apakah tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh murid supaya semasa dalam proses langkah kerja itu, setiap langkah kerja itu, apakah tindakan-tindakan yang perlu dilakukan. Semua tindakan yang kita ambil adalah ke arah menghasilkan satu persamaan yang mudah. Itulah tindakan-tindakan yang kita ambil. Okey. Sekiranya murid-murid berpuas hati dengan penjelasan yang cikgu berikan, cikgu harap murid-murid akan meletakkan komen di ruang komen video ini. Mengapa video ini perlu dilihat oleh murid-murid matematik, murid-murid yang belajar matematik tambahan yang lain, okey, dan apakah kebaikan yang akan mereka perolehi dengan merujuk pada video ini.
melibatkan penyelesaian satu soalan persamaan serentak, melibatkan persamaan linear dan bukan linear. Okey, so jika puas hati anda boleh letakkan komen yang boleh memberikan indikasi pada murid-murid supaya mereka juga boleh akan menggunakan video ini sebagai rujukan. Sebagai penghargaan pada cikgu, anda boleh letakkan sekiranya you puas hati, gembira dengan suka dengan apa yang cikgu jelaskan tadi. Letakkan thumbs up, iaitu like ya. So seperti awal tadi, sekiranya anda adalah pertama kali menggunakan video cikgu sebagai bahan rujukan pembelajaran untuk mata pelajaran matematik tambahan, jangan lupa subscribe channel cikgu dekat YouTube, sebab ada banyak lagi video-video yang anda boleh gunakan sebagai bahan rujukan untuk mata pelajaran matematik tambahan. So untuk mendapatkan video-video lain cikgu di YouTube, pastikan anda tekan butang loceng ataupun bell button itu supaya dapat notifikasi video-video cikgu yang lain. Akhir sekali, untuk membantu cikgu, jika anda puas hati dengan video dan cara penyampaian cikgu dan penerangan yang cikgu berikan untuk membantu memahami murid-murid bagaimana menyelesaikan satu persamaan serentak, seperti mana yang kita bincangkan tadi. So boleh share ataupun boleh recommend video cikgu kepada kawan-kawan sekelas yang belajar matematik tambahan ataupun kawan-kawan sesekolah yang belajar matematik tambahan ataupun rakan-rakan di luar yang sedang belajar matematik tambahan. So akhir sekali, cikgu mengucapkan terima kasih.